Assalamualaikum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bertemu lagi kita di siaran kali ini, Saya sentiasa berdoakan kesejahteraan kawan-kawan, supaya kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjalani kehidupan kita seharian dengan lebih sempurna, insya-Allah. Macam biasa, Jad nak berkongsi lagi tentang rumah busuk ni. Mungkin pada hari ni saya nak menyentuh sedikit tentang cerita apa? Cerita tentang jiran ni, jiran rumah busuk ni kita jadikan sebagai kawan. Kenapa saya kat begitu? Nak tak nak, apabila kita dah memiliki rumah busuk, pastinya kiri kanan, depan, belakang ataupun rumah-rumah berikutnya, barisan berikutnya, kita akan dapat jiran-jiran. Apabila kita nak buat proses reno, nak mewangi ke rumah tersebut, pastinya jiran-jiran kiri dan kanan akan mengambil tahu juga. Oh, selama ni rumah tu buruk kan? Nampak busuk, nampak uzur. Tapi kita ada usaha untuk kita mewangikan rumah itu, pastinya jiran-jiran akan mengambil tahu. Pastinya kita masuk satu kawasan yang mungkin jiran-jiran tak biasa tengok kita dah nampak kita. So, makin jiran-jiran akan mengambil tahu juga. Nak tak nak, kalau boleh, kita buatlah jiran-jiran tu sebagai kawan-kawan kita. Kita ambil jiran-jiran kita sebagai kawan, sebab mereka juga mempunyai peranan dalam sekitar rumah kita tu. Apabila kita memiliki rumah nanti, kalau dah memiliki rumah rumah busuk tadi, kita mewangikannya. Nak tak nak, mungkin satu masa esok kita tinggal di situ. Kalau you all ada tujuan untuk menyewa ke rumah tersebut, mana jiran tu akan mendapat penyewa, sebelah-sebelah dia menjadi jiran-jiran mereka juga. So nak tak nak, kita mencari jalan untuk berbaik-baik dengan jiran-jiran kita, insya-Allah. Apabila kita berbaik jiran-jiran ni, pastinya ada manfaat-manfaat yang kita akan dapat. Apa dia? Sama-sama jiran juga kadang-kadang suka untuk kita mewangikan rumah-rumah yang dah busuk ni, kerana rumah tu akan menjadi cantik. Dia pemandangan mata dia selama hari ni, sebagai contoh lah, bayangkan, you all boleh bayangkan, kalau you all ada rumah, depan rumah you all tu adalah rumah busuk, pemandangan mata pun tak seronok kan. Tapi apabila rumah tu ada hasrat untuk diwangikan, mesti kadang-kadang dia suka. So nak tak nak, kita bercari jaga untuk berbaik-baik dengan jiran. Kita juga cuba jaga hati baik-baik jiran-jiran ni, supaya kita jaga hati dia lah. Mana kalau kita nak buat proses reno ni, ada akan melibatkan apa? Pasti akan melibatkan bising. Kenapa bukan bising? Buat apa? Apabila kita nak buat reno rumah ni, kadang-kadang melibatkan drill, nak pecah dinding, maka nak tak nak memang akan melibatkan ada sedikit bising lah waktu untuk melaksanakan proses reno tersebut. Mungkin makan masa, contoh kadang-kadang sebulan, boleh menjangkau masa 2 bulan. Kalau rumah tu teruk 2 tingkat sebagai, mungkin tempoh 3 bulan. So agak tempoh yang agak lama. Nak tak nak, kita carilah jalan supaya kita berbaik sangka dengan jiran-jiran kita. Sebab dia melibatkan kadang-kadang apabila kita reno ni, mungkin ada abu, boleh waktu angin kuat sikit bertiup rumah kita ketuk-ketuk tadi, kita drill tadi, ada abu-abu yang berterbangan. Abu-abu tu melekat kepada mereka punya kereta, tingkap, cermin tingkap, rumah kiri dan kanan, bahagian depan. Itu maknanya tidak mustahil boleh berlaku. Nak tak nak, kadang-kadang apabila kita melawat di sana, jumpa kawan-kawan, cakaplah jiran tu, kami minta maaf lah, sebab apabila proses reno ni macam tak boleh mengelak lah, memang ada sedikit bising, ada abu-abu yang terpaksa berterbangan. Kita ada lori keluar masuk kena hantar barang. Kalau melibatkan contohnya ready made pula, kadang-kadang lori truk yang bawa simen tu yang jadi pusing-pusing tu pun datang. Kadang-kadang mengganggu juga. Kalau mengganggu juga suasana itu. Tapi nak tak nak, kita benda tu pelaksa dibuat. Kadang-kadang kita bermanis muka lah untuk mohon maaf. Jangan malu untuk mengeluarkan perkataan kami mohon maaf lah, perkara ini tidak dapat dielakkan. Untuk melaksanakan kerja ni, insya-Allah kita cuba sedia upaya untuk mengurangkan apa masalah yang berlaku. Cakap tu terang pada jiran-jiran gitu. Walaupun mungkin jiran-jiran tak selesa, tapi inilah keadaan yang kita perlu hadapi. Apabila kita baik dengan jiran-jiran ni, kadang-kadang
jiran-jiran ada yang menyeronokkan. Kenapa saya cakap itu? Jiran ni datang kepada kita, hari tu ada orang cari rumah sewa lah katanya. Kalau boleh esok kalau niat untuk menyewa ke rumah ni, bagilah pada jiran-jiran yang okey-okey. Bukan penyewa yang okey, supaya kami mendapat jiran yang okey-okey pula, dia cakap. Nampak tak? Dia memberi pandangan. Ada, memang ada. Kadang-kadang ada jiran-jiran yang saya pernah ada jiran-jiran menghadapi pengalaman yang memang jiran ni dah pencen. Mungkin dah pencen, dah tak ada kerja apa, dia dah berumur sedikit, tapi dia menjalani aktiviti. Setiap hari akan datang tengok rumah tu. Walaupun tidak masuk rumah sangat, kadang-kadang dia masuk, dia tengok daripada luar setiap hari. Dah macam jadi supervisor pula. Lebih kurang begitulah. Pun ada, jiran-jiran. Kita terima. Saya terima saja, siapa-siapa pun tak kisah. Bila kita datang ni, dia terus menunggu pada kita, bercerita pada baik. Mungkin ada juga aduan-aduan dia. Kita terimalah. Walaupun pandangan-pandangan dia begini, kita kena terima juga. Maknanya ada jiran yang dia happy keadaan itu. Dia tak pernah, mungkin kawasan sekitar tu tidak ada pernah orang buat reno. Contoh reno rumah, bila ada proses reno ni makan masa tempoh sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, dia menjadi satu aktiviti. Setiap hari dia datang ke rumah, untuk rumah yang sedang reno tu, untuk tengok dari luar. Kadang-kadang dia bersembang, bersembang dengan pekerja. Kadang-kadang kan mungkin dia boring ke sebagainya. Maknanya dia menceritakan, jiran-jiran lain ada yang mengatakan seronok, baguslah, puji sikit, bagus buat proses reno ni, kerana kami tak akan nampak lagi rumah yang buruk. Kami pun tak suka rumah buruk. Kalau boleh cepat-cepat siapkan. Ada juga mendesak cepat-cepat siap, supaya tidak sibuk di kawasan tu. Maksud saya tadi, pekerja, bunyi ketuk. Memang akui, bila proses reno ni memang wujud begitu. Nak tak nak, apa tips saya cakap tadi, carilah jalan. Sentiasa bermanis muka, berbaik dengan jiran-jiran, terutama rumah busuk tadi, supaya kita buat proses untuk kita reno ni tidak menjadi masalah. Sekiranya timbul sebarang masalah, kalau ada pandangan mereka, mungkin ada, kita terima seadanya. Kalau perlu kita perbaiki, termasuk di saya. Saya juga tidak sempurna, kontraktor saya juga tidak sempurna, tapi nak tak nak, kita cuba mencari jalan mana win-win situasi lah, win-win, supaya kita dapat perkara ni dapat dikurangkan masalah yang timbul. Apa tips saya tadi? Keyword dia, cari jalan untuk berbaik dengan jiran. InsyaAllah, walaupun apa masalah yang timbul, kita cuba berbincang. Kita berbincang baik-baik, mencari jalan. InsyaAllah mereka juga ada pandangan yang baik-baik. Kalau benda yang boleh kita kita ikutlah cakap diorang. Sebab benda ni perlu untuk kita menjaga keharmonian keadaan sekeliling rumah busuk kita tu. Sebab bila rumah tu dah wangi, insyaAllah ramai-ramai jiran pun akan suka. Jiran-jiran pun apabila saya pergi kat sana, kadang-kadang ada jiran-jiran yang malu-malu, intai-intai daripada tirai atau lansi-lansi, tengok-tengok sikit-sikit daripada celah-celah pintu. Saya tak tahulah sama ada jiran tu yang jiran lelaki ke perempuan, kerana tak nampak, tapi dia intai daripada pintu, kita nampak, kita tahulah ada orang merhatikan kita. Itu mungkin perasaan saya saja. Sepada perkongsian, ini saya cerita pengalaman saya. InsyaAllah, lillahi siaran, kita akan sambung lagi untuk kita berkongsi apa-apa saja tentang rumah busuk. InsyaAllah. Assalamualaikum.